My boys won't hesitate to run up on your boy. 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 탕탕탕 등장은 짜짜짜 DJ Pruritus adalah satu istilah perubatan yang bermaksud gatal. Ianya merujuk kepada perasaan atau sensasi pada kulit yang menyebabkan orang yang mempunyai masalah ini ingin garu untuk hilangkan rasa di kawasan gatal tersebut. Pruritus boleh menyakitkan atau merensakkan kulit. Ianya juga boleh merebak dari satu kawasan badan ke beberapa kawasan badan yang lain. Contohnya, pada mulanya gatal hanya di bahagian atas lengan dan merebak ke bahagian leher, seterusnya ke belakang badan. Pruritus boleh menjadi kronik sekiranya gatal-gatal berterusan selama 6 minggu ataupun lebih. Seterusnya, jenis-jenis pruritus. Terdapat beberapa jenis pruritus yang dikategorikan mengikut punca kegatalan dan lokasi kegatalan pada badan. Yang pertama adalah brachioradial pruritus. Brachioradial pruritus adalah gatal-gatal pada bahagian atas lengan yang disebabkan oleh kerosakan saraf. Seterusnya, nocturnal pruritus. Nocturnal pruritus adalah gatal yang berlaku pada waktu tengah malam dengan beberapa kemungkinan penyebab, iaitu tindak balas semula jadi badan, tindak balas terhadap ubat atau bersentuhan dengan bahan yang mencetuskan kegatalan pada kulit. Kondisi ini boleh mengganggu tidur pada waktu malam. Jenis yang seterusnya ialah pruritus ani. Pruritus ani adalah satu keadaan kulit yang menjejaskan kawasan dubur. Kegatalan pada kawasan tersebut mungkin menjadi lebih teruk pada waktu malam atau selepas membuang air besar. Senile pruritus juga merupakan salah satu jenis pruritus yang biasa dihadapi oleh pesakit. Senile pruritus adalah keadaan yang berlaku pada orang tua yang berumur 65 tahun ke atas yang disebabkan oleh berlakunya kemerosotan pada skin barrier dari masa ke masa. Seterusnya adalah uremic pruritus. Uremic pruritus adalah kegatalan yang dialami oleh pengidap kronik kidney disease dan pesakit end-stage kidney disease. Antara faktor-faktor yang menyumbang kepada penyebab berlakunya pruritus adalah yang pertama dari segi dermatologi. Dermatologi adalah inflammation hasil daripada allergic reaction di mana pasien mengalami allergic dari segi bulu haiwan ataupun habuk-habuk. Yang kedua adalah sistemik. Sistemik ni adalah underlying medical condition. Contohnya, pesakit sudah mengalami masalah eczema. Ianya akan memburukkan lagi sekiranya pesakit mendapat pruritus. Yang ketiga adalah neuropatik. Neuropatik ni adalah satu keadaan di mana nerve mengalami kerosakan yang disebabkan oleh infection, autoimmune ataupun malignant. Yang keempat adalah psikogenik. Psikogenik adalah masalah psikiatrik ataupun terdapat satu kesan yang memberi efek kepada otak seseorang. Contohnya, pasien overdose opioid. Opioid ni adalah satu ubat-ubatan yang diberi sebagai sedatif ataupun jika diberi kepada pesakit psikiatrik adalah untuk tujuan menenangkan. Antara contohnya adalah heroin, morfin, tramadol dan juga fentanyl. Yang keempat dari segi environment. Environment itu sendiri yang memberi iritasi kepada pesakit. Contohnya dari segi material clothes yang dipakai, pesakit digigit oleh serangga ataupun kesan ubat-ubatan yang diambil oleh pesakit sendiri. Sekarang saya akan menerangkan tentang pathophysiology of pruritus. Pruritus selalunya terjadi di kawasan nerve yang terdapat di ankle ataupun di pergelangan tangan. Sensasi pruritus selalunya dihantar melalui C-fiber kepada dorsal horn yang terdapat di spinal cord ke cerebral cortex yang terdapat di dalam spinothalamic tract. Pruritus menghasilkan spinal reflex response, iaitu pesakit akan merasa kegatalan hasil bawaan oleh deep tendon reflex. Akan tetapi, satu mekanisme tidak dapat menerangkan kesemua faktor yang disebabkan oleh pruritus. Keadaan environment yang teruk, keadaan pesakit itu sendiri mahupun masalah psikiatrik yang dihadapi oleh pesakit boleh menyumbang kepada masalah pruritus.
Kembali lagi bersama saya. Seterusnya saya akan membincangkan tentang clinical manifestation. Simptom utama bagi pruritus adalah gatal. Simptom tambahan termasuk yang pertama ialah kulit kering, yang kedua excoriation. Excoriation ialah scratch mark. Yang ketiga ialah lichenification. Lichenification adalah tumpukan kulit yang tebal. Seterusnya adalah bumps ataupun blister, dan kulit juga akan membengkak. Terdapat pelbagai ubat yang dapat menyembuh dan merawat penyakit pruritus ini. Sebagai contoh, calamine lotion. Calamine lotion ini berfungsi sebagai lotion yang dapat mengurangkan rasa sakit, gatal dan kurang selesa, di samping dapat menghilangkan iritasi kulit. Kebiasaannya, calamine lotion ini digunakan untuk merawat chickenpox, insect bite dan juga poison oak. Krim capsaicin pula digunakan untuk seseorang yang mempunyai chronic pruritus. Krim ini bertujuan untuk mengurangkan rasa sakit yang disebabkan oleh nerve damage seperti shingle. Seterusnya, hydrocorticosteroid. Hydrocorticosteroid cream seperti hydrocortisone, ia dapat melegakan kegatalan dan kesakitan dengan menyekat protein tertentu di dalam badan. Calcineurin inhibitor seperti pimecrolimus pula kebiasaannya digunakan untuk seseorang yang mengalami eczema, manakala oral antihistamin seperti fensofenadine dan juga cetirizine dapat melegakan simptom alergik seperti itching, redness dan juga sneezing. Antara pendidikan kesihatan yang boleh diberikan kepada pesakit yang menghidap pruritus adalah yang pertama, minum air yang secukupnya. Yang kedua, memakai sunscreen bila berada di luar atau memakai pakaian yang boleh menghalang kita daripada terkena sinaran UV. Yang ketiga ialah kerap memakai moisturizer setiap hari. Yang keempat, menggunakan air suam jika mandi atau membasuh tangan. Yang terakhir adalah menggunakan humidifier di dalam rumah. Psoriasis. Psoriasis merupakan salah satu chronic autoimmune disorder yang menyebabkan cells rapidly build up ataupun kita kata sel-sel yang terbina terkumpul di atas permukaan kulit manusia. Pengumpulan sel ini memberikan result seperti intake silvery scales ataupun seperti bersisik, itchy, gatal-gatal, dry, kekeringan dan red patches yang menyebabkan pasien yang menghidap psoriasis berasa sakit. Psoriasis boleh menyerang pelbagai part of human body seperti scalp, elbows, knees dan lower back of human body. Psoriasis bukanlah penyakit berjangkit dan merupakan gabungan faktor genetik dan persekitaran yang menyebabkan seseorang diserang psoriasis. Punca sebenar psoriasis tidak diketahui sepenuhnya, tetapi ia dianggap melibatkan tindak balas sistem imun di mana T-cell yang bertindak balas menyerang sel kulit yang sihat. Ini mencetuskan pengeluaran pesat sel kulit yang baru yang membawa kepada karakteristik symptoms of psoriasis. Psoriasis juga mempunyai beberapa types yang berbeza. Mari kita saksikan. Sekarang kita beralih kepada a few types of psoriasis. Antara types of psoriasis termasuklah yang pertama, plaque psoriasis. Plaque psoriasis is the common form characterized by raised red patches covered with a silvery white build-up of dead skin cells, ataupun kita kata sel-sel kulit yang mati terbina dan terbentuk di atas permukaan kulit seperti keruping. Yang kedua merupakan gouted psoriasis. Gouted psoriasis biasanya berlaku disebabkan bacterial infections. This type cause a small dot-like lesions on the skin. Yang ketiga adalah inverse psoriasis. Inverse psoriasis biasanya berlaku pada lipatan kulit seperti di bawah ketiak, di pangkal paha dan di bawah breast. Ia kelihatan sebagai tompok kulit yang licin ataupun inflamed patches of skin. Yang keempat adalah pustular psoriasis. Pustular psoriasis is characterized by white pustules surrounded by red skins. This type can be localized or generalized in a human skin, all of a part in human body. Yang kelima adalah erythrodermic psoriasis. This is a severe type of psoriasis. This type is affecting 90% of our skin. It causes widespread skin discoloration and skin shedding. Yang keenam adalah nail psoriasis. Nail psoriasis berpunca apabila they affect the nails on the finger and the toes. So the finger will be fitting and discoloration.
Yang ketujuh adalah sebo-psoriasis. This type is commonly appear on the face and scalp as a bump and a plug, grassy yellow skin. Untuk etiologi, kita ada 3. Pertama sekali yang menyebabkan jadinya psoriasis ialah faktor persekitaran. Antara faktor persekitaran yang dapat dilihat membuatkan psoriasis trigger lagi teruk antaranya bila orang tu dalam keadaan suhu sejuk, lepas tu orang tu mungkin ada trauma ataupun skin injury dan infection, contohnya streptococcus, staphylococcus. Yang kedua ialah faktor genetik di mana psoriasis boleh berkembang dengan berlakunya pencampuran gens yang berlainan dan menjadikan orang lebih mudah terdedah kepada psoriasis. Dan yang ketiga ialah faktor imunologi. Okey, faktor imunologi ni sama je dengan patofisiologi yang saya terang tadi, iaitu T-cell biasanya yang kita tahu dia akan mengesan dan melawan kuman yang menyerang, contohnya bakteria. Tapi orang yang ada psoriasis ni, T-cell akan menyerang kulit yang sihat dengan secara tidak sengaja. Okey, pertama sekali kita akan pergi ke patofisiologi. Seperti yang kita tahu, kulit terdiri daripada 3 lapisan. Tapi dalam psoriasis ni, kita hanya fokus pada bahagian luar, iaitu epidermis. Epidermis ni terdiri daripada sel-sel yang dipanggil keratinosit. Keratinosit ni mula terbentuk di bahagian bawah epidermis. Apa keratinosit ni buat dekat bawah epidermis? Mereka ni akan menolak sel-sel mereka yang dah terbentuk ke atas pada permukaan kulit mereka yang dah mati. Mesti korang tertanya, psoriasis ni terhasil daripada apa? Terhasil dari mana? Betul tak? Okey, psoriasis ni terhasil daripada masalah sel darah putih dalam sistem imun kita yang dikenali sebagai T-cell. T-cell biasanya macam kita tahu ia adalah berfungsi sebagai untuk mengesan dan melawan bahan-bahan asing ataupun melawan kuman-kuman yang menyerang, contohnya bakteria. Tetapi dalam psoriasis, T-cell bertindak menjadi negatif ataupun senang kata dia jadi jahat lah, di mana T-cell ni dia akan menyerang sel kulit yang sihat dan trigger the immune response. Lepas tu T-cell pun keluarkan bahagian kimia penghantar. Siapa bahan kimia penghantar tu? Nama dia cytokine. Cytokine inilah kimia penghantar yang dikeluarkan oleh T-cell. Kemudian cytokine pun pergi beritahu dekat keratinosit, iaitu sel-sel kulit epidermis tadi. Untuk apa? Untuk cytokine mengajak keratinosit ni untuk membiak dengan lebih cepat daripada biasa. Proses nak membiak ni biasanya mengambil masa dalam kira-kira 30 hari. Tapi dalam psoriasis ni ia hanya mengambil masa 3 hingga 4 hari sahaja. Jadi sel kulit baru pun terbentuk dan bergerak ke permukaan kulit dengan terlalu cepat. Maka dengan itu terbentuklah sebagai tompok bersisik tebal pada permukaan kulit yang mencirikan psoriasis. Saya mendapati bahawa penyakit psoriasis mengalami simptom-simptom seperti bintik-bintik kecil pada kulit pesakit. Yang kedua, mengalami kegatalan pada kulit mereka. Yang ketiga, sesetengah pesakit akan mengalami sakit pada sendi mereka. Yang keempat, mengalami pitted nails. Yang kelima, akan mengalami plaque. Plaque dimaksudkan bahawa terdapat bahagian yang mempunyai rash atau flaky atau scab, macam keruping begitu. Plaque boleh juga dikarakterkan sebagai kuping yang tidak berwarna dan dia adalah berflaky. Seterusnya adalah pendidikan kesihatan, di mana yang pertama kita perlu nasihatkan pesakit untuk elakkan merokok, pengambilan alkohol dan juga makanan ringan kerana ia boleh trigger our immune response, di mana boleh mengakibatkan terjadinya psoriasis. Yang kedua, kita galakkan pesakit untuk sentiasa memakai skincare seperti moisturizer. Tujuan memakai moisturizer adalah untuk memastikan kulit sentiasa lembap dan mengelakkan gatal. Yang ketiga, amalkan pemakanan yang sihat, contohnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Selain buah-buahan dan sayur-sayuran, bijirin dan kekacang juga boleh mengurangkan simptom penyakit ini menjadi semakin teruk. Seterusnya, pesakit perlu mengelakkan daripada terdedah dengan cuaca yang sangat sejuk dan juga cuaca yang sangat panas bagi mengelakkan iritasi terhadap kulit. Akhir sekali, kita perlu bijak dalam menguruskan stres. Ini kerana stres juga boleh menyebabkan psoriasis menjadi semakin teruk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sahaja berita kami NSJ 3003. So, this is the two nursing diagnosis of pruritus. For the first one is risk for infection related to pruritus as evidenced by itchy skin.
For the second nursing diagnosis is pain related to pruritus as evidenced by inflammation of the skin. So this is a two nursing diagnosis for psoriasis. For the first one is assisted body image related to embarrassment about appearance and self-perception of uncleanliness. For the second one is impaired skin integrity related to disease process as evidenced by itching. Anak Cina makan bayam. We love you, Para